Allah Subhanahu wa taala, dikurniakan kita nur cahaya rahmah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berkata, sesungguhnya kullu ibn Adam khata' wa khairul khata'in tawwabun. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap anak cucu Adam ini adalah penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa, penuh dengan kekurangan. Setiap daripada anak Adam ini penuh kesalahan. Tidak ada sesiapa yang sempurna daripada kita. Pasti kita akan melakukan kesalahan di dalam hidup ini. Dan sebaik-baik orang yang mana dah mengenal dan mengetahui dirinya penuh dosa, penuh dengan kesalahan, kata Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik di antara mereka adalah at-tawwabun, adalah orang-orang yang sentiasa kembali kepada Allah, orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan contoh yang terbaik, seseorang yang tak punya apa-apa dosa, yang tak punya apa-apa dosa. Allah Subhanahu wa taala memberitahu, Allah dah mengampuni dosa ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Dosa lalu, dosa akan datang, dah habis, tak ada apa-apa dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena Nabi sebagai contoh, uswatun hasanah, tunjukkan contoh yang terbaik kepada kita semua, Nabi ketika duduk dengan para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau akan beristighfar kepada Allah, meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pengampunan daripada Allah dengan menyebut Rabbul Fadl warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa, warhamni, rahmatilah aku, wa tub alayya, kurniakan aku taubat ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Engkaulah yang maha mengampunkan taubat, engkaulah yang maha penyayang. Doa ini, zikir ini dibaca oleh Nabi, kata para sahabat, lebih daripada 70 kali kami mendengar di dalam satu majlis. Yani diorang duduk bersama para sahabat yang duduk dengan Rasulullah banyak. Setiap kali duduk dengan Rasulullah, setiap kali duduk dengan Rasulullah saat menyampaikan sesuatu hadis, bercakap, di antara percakapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan sebutkan Rabbi warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sehingga kata baginda Rasulullah SAW, perbanyakkanlah istighfar, perbanyakkanlah mohon taubat kepada Allah. Fa inni astaghfirullah wa atubu ilaihi 70 marratan fil yawm. Kata Nabi SAW, mintalah pengampunan kepada Allah, mintalah taubat kepada Allah, karena aku sendiri memperbanyakkan istighfar, mohon taubat kepada Allah lebih dari 70 kali setiap hari. 70 kali bukan hanya bilangan, tetapi 70 bermakna menunjukkan banyak di dalam harian. Tidak semestinya angka 70, tetapi ia merupakan kebiasaan bagi Rasulullah yang sentiasa memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi sesiapa yang ingin nanti akan ada yang akan pergi ke umrah. Umrah ini hikmahnya tidak lain dan tidak bukan juga adalah merupakan perjalanan menuju kepada maghfiratullah. Kita ingin meminta pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan amalan umrah itu, dengan haji dan umrah adalah merupakan asbab Allah menurunkan maghfirah. Dengan itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-umrah ila al-umrah kafarah lima bainahuma. Kata baginda Rasulullah, umrah ke umrah. Orang yang melakukan umrah, kalau dia ada rezeki lebih, dia lakukan lagi umrah. Umrah pertama menyebabkan dia diampuni segala dosa oleh Allah. Di antara umrah ke umrah pula, umrah ke umrah, di antara umrah itu menyebabkan setiap dosa boleh jadi dalam sepanjang kehidupan itu. Umrah kali kedua dilakukan, diampuni oleh Allah dosa-dosa sekali. Begitulah segala ibadah-ibadah kita. Bahkan secara khususnya umrah adalah merupakan salah satu perkara yang bukan sahaja akan diampuni oleh Allah dosa, tetapi nak membuatkan kita ingat bahawa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali kepada hari akhirat. Kita akan kembali kepada yaumul qiyamah, hari yang mana akan adanya pembangkitan. Manusia saat bangun daripada kuburnya masing-masing pakai kain kafan, kain putih. Dan itu saat kita berumrah haji, kita pakai kain warna putih. Untuk ingat bahawa suatu hari kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khususnya amalan haji.
kita perlunya melakukan sa'y, melakukan mabit Muzdalifah dan sebagainya. Semua perkara-perkara tersebut mengingatkan kita bagaimana keadaan akhirah nanti. Maka dengan itu Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala berkata, masta'adda, sesungguhnya seseorang itu tidak akan mempersiapkan dirinya untuk kematian jika mana dia masih merasai annahu saya'ishu badan, yaitu dia masih merasai besok dia masih hidup. Subhanallah. Lihat bagaimana keadaan orang-orang saleh. Tidaklah dinamakan seseorang itu mempersiapkan dirinya untuk kembali kepada Allah selagi mana hatinya merasai besok dia masih hidup. Ini keadaan orang-orang saleh. Mereka sentiasa merasai setiap saat boleh jadi mereka akan dipanggil oleh Allah. Maka dengan itu mereka mempersiapkan diri. Dengan itu berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri juga, at-ta'ah yatafarra' minhu dzikrul maut. Ketaatan kita kepada Allah adalah disebabkan hasil daripada kita masih ingat bahawa kita akan kembali kepada Allah. Disebabkan ada peringatan di dalam hati kita, kita ingat bahawa kita akan kembali kepada Allah. Dengan itu kita solat. Masih ada ingat bahawa suatu hari kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita keluarkan zakat, kita berpuasa, kita melakukan haji, kita melakukan kebaikan, karena kita tahu segala amalan kita dibalas oleh Allah kelak di akhirat. Akan digunakan oleh Allah kebaikan di dalam alam kubur kita, di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala dan sebagainya. Kalau tak ada keinginan, tidak ada terlintas di dalam hati ingat bahawa suatu hari kita akan kembali kepada Allah, kenapa kita nak melakukan kebaikan? Dan kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, dosa pula adalah tatafarra' minhu, disebabkan lupanya kita bahawa kita akan kembali kepada Allah. Karena kita lupa bahawa kita akan kembali kepada Allah, kita lupa kematian. Disitulah datang keberanian untuk melakukan dosa. Disitulah datangnya keberanian untuk meninggalkan perkara yang fardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu orang-orang salihin menjadikan peringatan untuk mengingatkan mereka kembali kepada Allah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan mereka. Dan itu Nabi SAW menyebutkan, akthiru min hadhil ladzat, ingat selalu sesuatu yang memutuskan segala nafsu syahwat kita di dunia, yaitu ingat kepada kematian. Tetapi orang-orang salihin berbeza. Hadirin dan hadirat, orang-orang salihin, kematian bagi mereka adalah merupakan pintu menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, pintu kepada kecintaan dan kerinduan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga mereka gembira untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Mereka gembira kalau dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala peluang untuk melakukan kebaikan. Salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Zaid al-Khair. Zaid al-Khair diberikan gelaran al-Khair kerana dia ini adalah penunggang kuda. Dia mempunyai banyak kuda. Suatu ketika terlintas di dalam hatinya, dia salah satu sahabat Nabi. Tiba-tiba dia terfikir, ada suatu soalan yang aku nak tanya kepada Nabi SAW. Aku takut soalan ini aku tak sempat nak tanya kepada Rasulullah. Takut kita tak tahu bila akan Rasulullah kembali kepada Allah. Jadi dia pun keluar daripada rumah. Satu soalan terlintas dalam hatinya, dia pecut dengan kuda begitu daripada rumahnya jauh, daripada mungkin beberapa hari malam, berapa malam dan hari untuk menuju kepada kota Madinah berjumpa kepada Rasulullah. Maka sahar al-lail, malam tak tidur, siang mungkin tak berapa nak makan dan sebagainya, pecut terus sampailah berjumpa kepada baginda Rasulullah. Sampai di depan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Rasulullah bertanya, apa cerita wahai Zaid? Ya Rasulullah, adma'tu nahari wa ashartu layali. Siang aku tak sempat nak makan, tak sempat nak minum, malam aku tak tidur, pecut daripada rumah, hanya kerana aku ada satu soalan aku nak tanya kepada engkau, kerana aku takut tak sempat aku nak bertanya kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah bertanya, apa soalan tersebut? Maka kata beliau, apakah tanda? Apakah tanda, kata beliau kepada Rasulullah SAW, tanda orang yang mana diinginkan oleh Allah, diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa yang orang-orang yang Allah ingin dia ini menjadi orang yang saleh, orang yang dekat kepada Allah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang digunakan oleh Allah jawab al-kalim,
Tidak sebarang jawapan kalau Nabi SAW berikan. Maka Nabi berikan jawapan melalui soalan Nabi kepada dia. Kata Nabi SAW, "Kaifa asbahta ya Zaid?" Pagi, setiap bangun pagi, bagaimana, apa perasaan kamu wahai Zaid? Apa yang kau rasa setiap pagi kau bangun daripada tidur? Apa yang kau rasa? Maka kata beliau, "Asbahtu, setiap kali aku bangun pagi, uhibbul khair." Aku ni suka benda yang baik. Suka benda-benda yang baik. Orang yang melakukan kebaikan, semua aku suka. Wa uhibbu ahlul khair. Aku suka kebaikan dan aku suka orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang melakukan kebaikan. Dan aku juga sangat gembira kalau Allah berikan aku peluang melakukan kebaikan. Allah pilih aku untuk melakukan kebaikan, aku sangat gembira. Wa ahzan, dan aku sedih kalau aku terlepas peluang untuk melakukan kebaikan. 4 perkara. Setiap pagi dia bangun, dia suka kebaikan, dia suka orang-orang yang baik, dia gembira kalau dipilih Allah melakukan kebaikan, dan dia sedih kalau terlepas peluang melakukan kebaikan. Maka kata baginda Rasulullah SAW, cukup. Itulah tanda hamba Allah yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak inginkan kebaikan kepada engkau, saya tidak akan digerakkan untuk mempunyai hati yang masih cinta kepada kebaikan, cinta kepada orang-orang yang baik, cinta untuk melakukan kebaikan dan sebagainya. Maka itulah jawapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dengan itu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika hati masih ada keinginan melakukan dosa, suka kepada kejahatan, suka kepada orang-orang yang jahat, suka melakukan perkara-perkara yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, bermakna kita masih banyak dosa. Bermakna kita masih lupa bahawa kita akan kembali kepada Allah. Majlis seumpama inilah cara untuk kita nak membersihkan hati kita. Ibadah kita pergi umrah bercara nak mensucikan dan membersihkan hati kita. Selawat kepada Rasulullah, zikrullah, melakukan ketaatan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi sebab Allah akan mensucikan dan membersihkan hati kita. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau para sahabat mereka dah berbeza. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat duduk dengan para sahabat, tiba-tiba ada satu orang Arab datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, mata as-sa'ah? Bila akan terjadinya yaumul qiyamah?" Maka soalan yang besar, kata Nabi SAW, "Ma'adatulah, apa yang kau telah persiapkan?" Kau tanya soalan besar. Kata dia, "Aku tak punya apa-apa banyak amalan, tak punya banyak puasa, tak punya banyak itu, tetapi sesungguhnya aku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang ringkas, "Al-mar'u ma'a man ahabba, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba." Seseorang itu akan dibangkitkan kelak di akhirat dengan siapa yang dia cintai. Sayyidina Anas mendengar perkara itu berkata, "Tidak pernah lagi aku gembira seperti mana gembira yang aku masuk di dalam agama Islam. Kali kedua aku gembira sangat ini saat aku dengar hadis daripada baginda Rasulullah." Dengan itu dia berkata, "Sesungguhnya aku cinta Rasulullah. Aku cinta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Aku cinta Sayyidina Umar bin Khattab. Harapan aku dengan kecintaan aku kepada mereka ini dikumpulkan, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama mereka." Guru kami Habib Umar bin Habib pernah berkata, kalau seseorang itu beribadah 70 tahun di depan Kaabah pun, di depan Kaabah, dia tidak akan dibangkitkan kelak di akhirat kecuali dengan siapa yang dia cinta. Kalau dah duduk depan Kaabah, ibadah Masya Allah, tapi hatinya cinta kepada orang jahat, hatinya cinta kepada orang fasik, dia akan dibangkitkan Allah dengan orang-orang yang fasik. Wal'iyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Dan itu orang salihin, mereka letakkan kerinduan, kecintaan yang tertinggi dalam hati mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pewaris Rasulullah, para aulia, para orang salihin dan sebagainya. Dan saat kalau ada yang pergi umrah ataupun haji, ziarah makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena para anbiya ahya'un fi quburihim, para nabi hidup di dalam kubur mereka. Saat Nabi Muhammad Isra Mi'raj pergi ziarah makamnya Nabi Musa alaihissalam, kata baginda Rasulullah, aku melihat Nabi Musa di dalam kuburnya, qaim, sedang berdiri salat di dalam kuburnya, qaimun yusalli fi qabrih, dia bangun salat di dalam kuburnya.
Para Nabi hidup alam barzakh. Hidup barzakhnya berbeza dengan hidup keduniaan. Hidup di atas muka bumi ini diberikan kehidupan yang khusus kepada mereka. Maka dengan itu saat kita dapat duduk di depan makam Nabi, kita sampaikan salam kepada Nabi, kerinduan kita kepada Nabi. Selama ini kita tahan nafsu kita daripada melakukan maksiat karena keinginan nak bersama dengan baginda Rasulullah. Bersabar melalui ujian, bersabar dalam musibah, bersabar dalam ketaatan, bersabar meninggalkan perkara yang haram demi agar ingin untuk bersama dengan baginda Rasulullah. Orang-orang salihin dahulu perbanyakkan bersalawat kepada Rasulullah. Nak bersalawat banyak-banyak ni penat, tapi mereka bersabar. Ada yang sampai 20,000 setiap hari bersalawat. Ada yang sampai 100,000 kali setiap hari bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dengan kesabaran itulah akan menimbulkan kecintaan dan kerinduan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tutup dengan sebuah kisah Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah ni pecinta. Asalnya adalah seorang hamba. Seorang hamba daripada kulit hitam ni, orang yang tak dipandang oleh kalau zaman dahulu. Tapi subhanallah dimuliakan oleh Allah masuk dalam agama Islam. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkhidmat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sehingga beliau apabila Rasulullah wafat tak mampu beliau duduk di dalam kota Madinah. Kerana apa, cinta dah terlalu tinggi kepada Rasulullah membuatkan tak sanggup dah nak duduk di kota Madinah setelah wafatnya Rasulullah. Bagaimana nak hidup di kota Madinah? Setiap kali azan beliau akan pergi ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, salat, panggil Rasulullah. Setiap hari begitu keadaan Sayyidina Bilal bin Rabah, selalu berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah wafat, maka beliau tak mampu, sehingga beliau berhijrah ke kota Syam, tinggal di kota Syam. Setelah beberapa lama waktu duduk di kota Syam, beliau tak datang kepada kota Madinah. Beliau mimpi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata kepada mimpinya, wahai Bilal, ma hadzal jafa, wahai Bilal, kenapa begitu kering? Tak ada lagi dah kerinduan kepada aku. Tak mahu datang ziarah aku. Ini di dalam mimpi, Nabi dah wafat, tetapi subhanallah, kurniaan pemberian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ada hamba-hamba Allah setiap zaman ada yang dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang rindu dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangun Sayyidina Bilal bin Rabah daripada tidurnya menangis-nangis. Terus mempersiapkan diri, terus berangkat ke kota Madinah. Terus berangkat ke kota Madinah. Disebutkan dalam riwayat sampai di makamnya Rasulullah, menangis-nangis begitu lama di depan makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW mengetahui kehidupan kita, mengetahui segala amalan kita, mengetahui siapa yang rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanallah, setelah dah ziarah dan sebagainya, lepas tu dah balik duduk. Jadi para sahabat apabila melihat Sayyidina Bilal bin Rabah yang lama, berkata para sahabat Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar berkata, wahai Bilal, azanlah kepada kita seperti mereka azan dahulu. Nabi Muhammad SAW di zaman kita nak ingat ini nostalgia di zaman dahulu ni, klasik ni. Maka kata Sayyidina Bilal kepada Allah, macam mana aku nak azan dahulu ada Nabi Muhammad SAW? Sekarang akan nak azan macam mana? Aku tak mampu ni, nak azan tak mampu. Kalau ada Rasulullah kat kota Madinah, dia tolak. Sayyidina Abu Bakar minta tolak, Sayyidina Umar minta tolak. Akhirnya berjumpa kepada cucu baginda Rasulullah SAW yang bernama Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ini cucu Nabi SAW. Daripada kecil duduk bersama Rasulullah, naik atas Rasulullah, duduk dengan Rasulullah, rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua meminta pula kepada Bilal, wahai Bilal, azanlah kami sebagaimana engkau azan dahulu waktu datuk. Maka kata Sayyidina Bilal, kalau yang lain aku boleh tolak, tapi kalau mereka berdua ni macam mana aku nak tolak? Apa aku nak jawab nanti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Maka beliau pun kata, mula dengan menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disebutkan dalam riwayat bahawa kota Madinah terkejut sehingga mereka tertanya-tanya, Abu Idha Rasulullah, adakah Rasulullah ini dah hidup kembali? Masing-masing keluar dari rumah, bertanya-tanya, tercari-cari. Karena orang-orang Ansar ini terkenal dengan orang yang sangat cinta kepada baginda Rasulullah. Sebelum Nabi datang hijrah daripada kota Mekah kepada kota Madinah, berbulan-bulan, berminggu-minggu mereka duduk di tengah-tengah panas tunggu bila Nabi datang.
Tunggu daripada pagi sampai malam mereka pergi. Tunggu daripada pagi sampai malam mereka balik. Itulah kecintaan orang-orang Ansar kepada Rasulullah SAW. Sambung daripada azan Bilal bin Rabah, Allahu Akbar, sampai asyhadu an la ilaha illallah, makin ramai orang nak keluar. Sampailah kalimat menyebutkan nama Nabi Muhammad, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sehingga Bilal bin Rabah menangis sehingga tak mampu lidah nak menyambungkan azan. Sehingga tidak mampu lidah nak menyambungkan azan karena hanya menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tak sanggup lidah. Karena apa? Nama Nabi Muhammad ini ada rahsia, ada kelebihan, ada nur yang akan menggerakkan hati kita di dalam kecintaan yang suci kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, begitulah keadaannya para sahabat, keadaannya orang-orang salihin. Sayyidina Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhu, salah satu cucu junjun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Sayyidina Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Itu kalau sebut nama Nabi Muhammad, berubah puncak wajah mereka, menangis-nangis penuh kerinduan dan cinta kepada Rasulullah. Kita katakan berdoa kepada Allah, moga-moga yang dapat pergi umrah dikurniakan oleh Allah, menambahkan hati mereka cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang belum pernah pergi umrah, moga-moga dikurniakan rezeki oleh Allah, dipilih kita untuk dapat pergi ke umrah, pergi ke Baitullah Al-Ka'bah, pergi juga ziarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, mengangkat darajat kita di sisi Allah, bersihkan hati kita, menjadikan kita pecinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna bihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan minna shaqiyyan wa la mahruman wa la matrudan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya munfiq ahli al-khair wa 'anahum 'alayh wa fidna li kulli khairin wa 'inna 'alayhi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ila tariq al-haqq la talab as-sawab la tariq al-rashad la tariq al-khair ya arhamar rahimin. طهر قلوبنا يا الله وارزقنا كما نتخلي في جميع الاخلاق المذمومه ومن جميع الصفات المذمومه وارزقنا كما نتحلي بجميع الاخلاق المحموده ومن صفات المحموده يا ارحم الراحمين. املا قلوبنا بحبك يا الله، املا قلوبنا بحب حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا كما اتباع له ظاهرا وباطنا يا ارحم الراحمين، وارزقنا كما شفاعه له يا ارحم الراحمين. يا الله يا kami ampunilah segala dosa kami ya Allah, kami dan kedua ibu bapa kami ya Allah, hadirin dan hadirat yang hadir pada waktu ini ya arhamar rahimin. Kurniakanlah rahmat kepada kami ya Allah, kurniakanlah pandangan daripada kepada kami ya Allah, berikan hati kami ya Allah hati yang penuh dengan cinta kepada-Mu ya Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami orang-orang yang layak menerima syafaat baginda Rasulullah kelak di yaumul qiyamah ya arhamar rahimin. Jadikanlah kami orang-orang yang dapat berjodoh kelak dengan Rasulullah, dapat melihat wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat minum daripada telaga baginda Rasulullah melalui tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Bagi akan pergi umrah moga-moga dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala wal afiyah insyaallah, pergi dan balik dalam keadaan selamat ya arhamar rahimin. Moga-moga Allah memberkati insyaallah sahabat bait, tuan rumah moga-moga insyaallah diberkati oleh Allah beliau, keluarga beliau insyaallah diberikan sehat wal afiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah dan bala, dipanjangkan umur beliau dan keluarga beliau dan seluruh orang tua kita yang hadir bersama, dan juga dipanjangkan umur kita semua insyaallah dalam sehat wal afiat ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk doa insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولك الأشهد لنعتم أوصافه تحيي القلوب تؤيد الأشجان. صلى الله والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. صلى الله لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ ابتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا.
ومختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا صلى الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا يا الله أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا يا الله أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفرد منك طلعة أحمد في بهجة العين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا يا رب والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا يا رب ولقد رجوناك فحجز سننا واسمع بفضلك يا سميع دعانا يا الله وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا يا الله وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عن عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس وانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رب المصطفى صل عليه وآله مع بركة العصبة وصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين من الفاتحة. تقبل الله منا ومنكم